Dan perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada part yang kedua, part yang terakhir sebelum kita menamatkan sesi kita. Baik, tuan-tuan dan puan tadi soalan tu sebenarnya saya kena jawab kuliah akan datang. Nanti saya akan jawab dekat Majlis Mustaqim. Saya akan jawab soalan yang kalau sebab saya masih lagi tengah kumpulkan fakta berbeza pendapat tu. Orang yang berada di atas, dia tak boleh tengok di bawah. Hadis tu ada tentang tingkatan-tingkatan. Sekejap saya akan tengok dia punya tajuk. Sambil itu dah isi form ke belum? Isi dulu. Kalau dah isi, kira tamatlah program kita Sekejap tuan-tuan saya carikan saya punya tu sekejap Tuan-tuan isi form dulu isi form dulu. Kutip balik sahabat-sahabat minta. Baik, tuan-tuan dan puan, kita masuk kepada tajuk syafaat Tajuk syafaat. Baik. Oh, ni kecil sangat. Sekejap buat Tuan-tuan nak balik ke berapa ni? 8.30. Okey, insya-Allah kita akan balik awal. Mungkin 6.25 macam tu Betul kan? Awal daripada seperti yang dijangka. Baik, tuan-tuan dan puan banyak soalan, saya mohon ampun dan maaf Cuma yang soalan ibu Nabi tadi tu, adakah dia termasuk golongan musyrikin dan sebagainya, saya baca Profesor Ali Jumaah, Mufti Republik Mesir, dia menyebutkan bahawa tidak. Sebab hadis tu kata begini kan, kita dengar hadis tadi tu kan, Rasulullah kan minta izin pada Allah untuk minta ampun untuk maknya kan, bermakna ibunya itu termasuk dalam kelompok yang bukan menyembah Allah lah, dia panggil musyrikin. Tapi Allah Ta'ala hanya izinkan kepada Nabi untuk ziarah ibunya. Dan ada satu lagi hadis, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aina abi, bapakku di mana? Kata Nabi, finnar, dia berada di dalam neraka. Falamma qaffa da'ahu faqala inni aba wa abaka finnar. Lepas dia pergi, Nabi panggil dia balik. Nabi kata, sungguhnya bapa kamu dan bapa kamu dan bapaku kedua-duanya di dalam neraka. Kata Profesor Ali Syekh Al-Jumaah, dia kata sebenarnya bapa di situ, kalau dulu orang Arab dia panggil bapa itu, bapa saudara pun dia panggil itu adalah bapa dia panggil. Contohnya dalam ayat dalam surah Al-An'am 74, Allah Taala kata, wa iz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Azar kata, wahai bapakku Azar. Ibrahim kata, wahai bapakku Azar, kan, kenapa kamu jadikan berhala itu sebagai Tuhan? Betul tak? Sebagai Tuhan. Maka kata para ulama yang menulis buku ni, dia kata sebenarnya bapa Azar, kata Ibnu Katsir, bapak dia bukan nama Azar, bapak dia nama Tarah. Tapi dia panggil nama dia sebagai bapa. Jadi dalam hadis tadi tu, dia kata kemungkinan yang dia panggil bapaku dan bapa kamu tadi tu, mungkin bapa saudara dia Abu Talib. Hadis yang kata, yang Nabi kata
tak diampun, Tuhan tak izinkan minta ampun tu, bukan bermaksud dia syirik. Betul tak? Begitu. Tapi wallahu ta'ala, ulama bahas dalam bab ni. Dalam bab ni. Okey, kita pergi tajuk bab syafaat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagikan syafaat ni ada dua. Syafaat. Baik, kita ulang balik boleh? Pertama, tadi tiupan sangkakala yang pertama, lepas tu apa jadi? Tuan-tuan ingat hujan je kan? Hujan, lepas tu sangkakala yang kedua, lepas tu apa jadi? Bangun dengan pantas, lepas tu berpakaian, lepas tu duduk di padang mahsyar, berkumpul dengan orang dulu yang awal, binatang-binatang ada, lepas tu hisap, ada tahap tangki, tangan kanan dan sebagainya. Okey, hisap tu berbeza. Saya dapat ada lagi, hisap orang mukmin dengan hisap orang kafir berbeza lamanya. Baik, hisap orang mukmin ada dia punya tajuk ni. Kejap saya terkumpul-kumpul dia punya tu, tapi saya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama kata begini. Para ulama menyebutkan bahawa hisab orang-orang mukmin hanya memakan masa setengah hari sahaja. Setengah hari sahaja. Maka ulama kata bahawa ulama yang menyokong pendapat ini antaranya adalah Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ikrimah, Tabi'in dan Ibnu Jubir. Maka kata Ibnu Katsir, diriwayatkan Ibnu Katsir, maka ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hari kiamat bagi orang-orang mukmin bagaikan tempoh masa antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Maknanya dihisap tadi itu semua orang mukmin dirasakan dalam tempoh yang sekejap. Kan dia simple, pampar, hanya bentangkan amalan. Tapi orang kafir dia rasa lama, macam 50,000 tahun dia rasa lama. Hisap dan sebagainya. Baik, lepas tu dihisap, kita buat apa? Dah masuk kelas timbang. Nak timbang apa? Tiga-tiga pendapat tadi. Lepas tu kita cerita tentang bab haud kan. Haud ni boleh mana-manalah, tapi dia terletak sebelum sirat. Lepas kita cerita bab syafaat. Baik tuan-tuan, syafaat ni dia terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama syafaat yang khusus untuk Nabi saja, dan ada syafaat yang kedua, syafaat yang umum. Orang lain pun boleh bagi syafaat. Saya pecah dulu syafaat yang Nabi. Syafaat untuk Nabi ada beberapa. Orang lain tak boleh dapat syafaat ini. Antara syafaat yang paling tinggi namanya syafaatul uzma. Ia adalah tempat terpuji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melalui ayat ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah salat tahajud padanya sebagai salat tambahan bagimu, semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkan pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Maknanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaat inilah yang kita tahu ceritakan, yang ada beberapa kumpulan datang jumpa Nabi Allah Adam alaihi salam. Lepas tu jumpa Nabi Allah Nuh. Maknanya antaranya Nabi-Nabi yang utama daripada Nabi Adam minta tolong. Nabi Adam kata tak boleh. Nafsi. Aku dulu pun buat salah pada Allah. Kan dia kata nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Allah Nuh, berbuat Nabi Allah Nuh, kan engkau kan Rasul Allah yang pertama, begini, bagi hujah. Nabi Allah nak kata tak. Aku dulu pernah minta doa pada Allah, banjir itu, kisah banjir kan, Nabi Allah Nuh minta doa pada Allah. Dia kata aku rasa bersalah, sendiri-sendiri. Jumpa dengan Nabi Allah Musa pun kata dia buat salah, sendiri-sendiri. Pergi jumpa dengan Nabi Allah Isa, sendiri. Termasuk Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah kata apa? Aku dulu pun pernah berbohong, melakukan perbohongan. Antaranya tu ingat tak? Dia ada buat 3 perbohongan tu kan. Antara bohong yang dia pernah bohong apa? Kan masa dia pecahkan patung-patung tu, orang tanya, Ibrahim kau buat ke?
Kan? Dia kata apa? Kau pergi tanyalah patung tu. Kan? Yang satu lagi, ketika mana dia bawa dua isterinya. Dia bawa isterinya, dia jumpa dengan Namrud ketika tu kan. Kalau dia tanya kau siapa, kata je kau ni saudaraku. Itu maknanya, itu ada konsep pada zaman Nabi lah. Begitulah. Lepas tu Nabi Allah kata sendiri-sendiri. Lepas tu jumpa Nabi Allah, Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang jumpa Allah. Nabi tak cakap apa-apa, terus Nabi bertasbih, Nabi tunduk kepala, Nabi rukuk, Nabi sujud. Allah Ta'ala kata, Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, sal tu'ti, kau mintalah pada aku akan bagi. Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang diminta kepada Nabi supaya cepatkanlah hisab umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita pecahkan tajuk ni, syafaat Nabi dua. Pertama, syafaat yang paling tinggi, syafaatul uzma, yang Nabi lain tak ada. Yang kedua, syafaat untuk Nabi adalah syafaat kepada ahli syurga untuk memasukinya. Yang ni Nabi dapat bagi syafaat untuk orang masuk syurga. Yang seterusnya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib kan? Baik, tuan-tuan dan perempuan, inilah hujah. Baik, tuan-tuan, Abu Talib berbanding dengan kita, siapa lagi sayang kepada Nabi? Abu Talib kan? Tapi kenapa tempatnya di neraka? Kenapa? Abu Talib ni, kalau letakkan api di bawah bara kakinya, menggelegak otaknya. Dia adalah orang yang dapat azab yang paling ringan sekali. Neraka ni, kalau yang paling ke bawah, ke dasar, dia paling azabnya paling teruk. Macam golongan munafikin. Inna munafikina fi darki asfali minan nar. Tapi yang paling atas sekali, yang paling ringan azabnya. Tapi azab ringan, letak api di bawah, menggelegak otaknya. Bayangkan, syurga yang paling tinggi, yang paling besar nikmatnya. Begitu. Jadi syafaat Nabi kepada Abu Talib. Sebab apa Abu Talib masuk ke dalam neraka, sedangkan dia mempertanggungjawabkan nyawa dia semata-mata jaga anak saudara dia. Sebab apa? Dia sayang. Lepas tu kira kita cerita tentang apa bukti kita kata Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah, dia ada dua syarat utama. Yang pertama, mesti ada sifat al-hub. Hub ni kasih dan cinta kepada Nabi. Abu Talib, dia kasih dan cinta kepada Nabi. Dia ada syarat tu. Sanggup dia perjuangkan nyawa dia. Macam kita lah, cinta kita kadang-kadang setengah orang tu lah kan, tak banyak kan. Macam Abu Talib. Imam Malik, cerita Imam Malik ni menarik. Saya baca buku dalam Dr. Ain Al-Qarni, dia cerita satu kisah. Imam Malik tengah baca hadis Nabi. Baca ni Nabi, tiba-tiba mukanya berubah. Anak murid dia tengok. Kenapa Imam Malik? Imam Malik dia tahan, nampak muka sakit. Anak murid dia jumpa, Syekh, kenapa ni? Dia kata, sesungguhnya aku sedang disengat oleh kalajengking. Dia kata, kenapa kau tak berhenti, Syekh? Dia kata, aku tak sampai hati untuk berhenti membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, lama dulu nak baca hadis Nabi, cantik pakaiannya. Sebab tu ulama hadis ni adalah ulama yang banyak menyebut tentang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Imam Bukhari berapa banyak hadis dia buat, betul tak? Sanad dia kan punya nak jaga hadis tu, takut yang hadis tu hadis yang tak betul. Nak buat satu hadis salat istikharah, salat istikharah, tapi kita sewenang-wenang ambil hadis palsu, sebarkan, ambil hadis palsu. Orang yang tak belajar ilmu hadis jumpa buku dalam hadis, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebab tu saya nasihatkan, lepas daripada ini, dapat saja sebarang fakta dan dalil, tuan-tuan bagi kerja sikit kat ustaz-ustaz ni. Kalau tuan-tuan dengar kuliah mana-mana, siapa-siapa pun mendengar satu fakta, Ustaz, maafkan saya, izinkan saya bertanya, Ustaz, ada tak dalilnya? Betul tak? Kalau tanya Ustaz,
Apa jawapannya? Dia jawab. Ustaz tu menjawab jawapan ustaz lah. Tapi kita tukar sikit teknik bertanya. Ustaz, apakah dalil yang membolehkan begitu? Tak utama hadis Nabi. So lepas ni kalau jumpa hadis Nabi, tengok statusnya. Kalau ada sahabat postkan dekat kita, boleh tak akhi entah sebutkan riwayat apa, dalam bab apa. Status nak tahu, bukan status yang sahabat tu yang atas tu riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu sanad yang ambil riwayat tu. Tapi riwayat siapa? Bukhari kah, Muslim kah, Abu Daud kah, Ibnu Majah kah, Ad-Darimi kah, At-Tabrani kah, Imam Ahmad kah, Imam Hakim kah? Ditanya yang itu. Sebab kita sayang kat Nabi, kita tak nak orang jual nama Nabi. Syiah telah membukukan berapa ratus ribu hadis-hadis palsu, dan kemungkinan hadis itu yang setengah daripada masyarakat kita menggunakan pakai. Hadis palsu tu banyak. Jadi cinta. Abu Bakar dia ada sifat al-hub tu, tetapi dia hilang satu sifat, dia panggil apa? Al-ittiba'. Ikut Nabi. Abu Talib, bapa saudara Nabi lah. Bapa saudara Nabi Abu Talib kan? Saya sebut apa tadi? Bukan Abu Bakar, Abu Talib. Maafkan saya. Ya Allah. Cinta kat sahabat ni dia tersebut nama, tapi terbalik. Dia begini. Abu Talib tu, kan Nabi kata, ucaplah kalimah, aku berhujah dengan kamu, ucaplah kalimah la ilaha illallah. Dia tak nak ikut kan? Maka sebab dia tak ada syarat, tak nak ikut tu, sekalipun kau sayang dan cinta kepada Nabi, belum cukup neraka dia. Kita ni sayang pada Nabi tak? Sayang selawat, sayang buat. Mana ikut tu? Al-ittiba' mana? Dulu zaman Nabi ada orang ikut, munafik ikut perang, ikut. Gimana? Ikut. Tapi dalam hatinya tersimpan, tersurat benda yang dia benci. Yang itu tidak ada al-hub, sayang tadi, pun dicampak neraka yang paling bawah sekali. Maka syarat utama beriman kepada Nabi, mesti ada al-hub, cinta, dan mesti ada ikut. Suatu orang yang banyak buat, kita cerita jemputan maulid, orang panggil lah, walaupun ada khilaf ulama'. Kita tanya soalan, orang selalu cerita sayang pada Nabi, kan cerita pasal burung. Persoalannya bukan fakta Nabi tu, bagaimana nak terjemahkan apa yang Nabi buat tu dalam kehidupan. Baru ada syarat ikut. Sayang tu semua orang sayang. Tanya sayang Nabi tak? Sayang. Sayang Nabi tak? Sayang. Ikut tak apa dia ajar? Ikut tak dia ajar? Yang itu persoalannya. Betul tak? Masyarakat kita, dia al-hub tu dia banyak sayang. Subhanallah. Ya Hanana, Ya Hanana. Tu banyaklah. Contoh. Sayang. Ramai orang baca qasidah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Ada janji dia tu. Mau dia datang, terdengar gitu. Betul tak? Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Begitu kan? Begitu. Sayang puji Nabi melalui sirah, baca sirah Nabi. Persoalannya ikut tak ikut ajaran Nabi. Kalau kamu tak ikut ajaran Nabi, kamu jadi macam Abu Talib. Kalau kamu jadi macam munafik. Tapi kalau kamu sayang saja, kamu seperti Abu Talib. Itu yang Tuhan kata dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, kalau mereka cintakan kamu, suruh mereka ikut kamu. Ikut. Mana bukti kita sayang kepada Rasul? Sayang tu tak masalah. Saya tak nafikan bab sayang ni. Tapi ikut petunjuk Nabi, ajaran Nabi, mana? Nampak tak beza dia? So, cinta kepada Rasulullah, nak dapat syafaat dia, mesti sayang dan mesti ikut. Baik. Ini syafaat kepada Abu Talib. Maknanya syafaat dia maksudnya, dia dapat meringankan azab Abu Talib tu. Semoga syafaatku memberi manfaat kepadanya pada hari kiamat. Dia diletakkan di sebuah tempat cetek dalam neraka, mengelamkan dua buku lalinya, dan kemudian otaknya mendidih. Kalau boleh kita tak nak masuk satu kumpulan Muslim yang transfer dulu masuk api neraka, keluar daripada api neraka masuk syurga. Kalau boleh tak nak transit dulu. Nanti keluar ditulis BN bakal neraka. Dia panggil apa? Dia bukan. Dia panggil ni.
Tak, saya tak masukkan apa-apa. Dia panggil macam ni. Ada orang dia jahat sikit, dia kata macam ni. Penduduk asal syurga. Dia kata bekas neraka. Saya kata ampun ni ada je hujah dia. Tak, bukan begitu. Maafkan saya, ampunkan saya tuan-puan. Maafkan saya tuan-puan. Lepas ni saya ambillah tauliah saya kena tarik ni. Tauliah saya kena tarik. Tak apa, tauliah saya negeri Selangor. Tauliah saya negeri Selangor. Baik. Kalau boleh, kita tak nak transit daripada masuk neraka dulu kemudian masuk ke dalam syurga, tak nak. Nanti akan tulis dekat sini banduan, bekas banduan neraka. Dia panggil Al-Jahannamiyun. Masuk neraka. Tak nak macam tu. So Abu Talib selama-lamanya masuk dalam api neraka. Baik, seterusnya. Syafaat Nabi SAW kepada umatnya untuk masuki syurga tanpa hisap. Ni pun ada. Ada hadis kan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap kan? Lepas tu Nabi kata, daripada 70,000 tu pula aku dibenarkan oleh Allah. Setiap 70,000 tu menarik lagi daripada 70,000 tu. Mudah-mudahan kita terus masuk ke dalam syurga tanpa ada hisab. Yang seterusnya, syafaat Nabi kepada orang Islam yang buat dosa besar supaya dikeluarkan daripada neraka. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Ni yang tadi tu yang buat dosa besar keluar daripada neraka. Seterusnya, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekumpulan manusia yang memiliki amal kebaikan dan kejahatan yang sama dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Ini yang syafaat yang ashabul a'raf tu. Dengan izin, dengan syafaat Tuhan bagi kepada Nabi, Nabi kau seorang jadi syafaat ini, maka boleh masuk. Dan bahagian yang kedua, syafaat yang Rasulullah pun ada, malaikat pun ada, nabi-nabi pun ada, orang soleh pun ada. Ada berapa bahagian? Iaitu syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang telah masuk ke dalam api neraka berdasarkan hadis ini. Tuan-tuan baca hadis ini panjang lebar, kita pergi pada maksudnya. Kami bertanya, ya Rasulullah, adakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat kelak? Nabi pun meneruskan hadis ini selanjutnya sehinggalah menyebut kaum mukmin melintas di atas jambatan dan memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka yang masuk neraka. Mereka berkata, ya wahai Tuhan kami, sesungguhnya dulu mereka berpuasa bersama kami, solat sama kami, buat amal baik sama kami. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah orang-orang yang kamu dapati masih mempunyai iman seberat 1 dinar, kerana Allah mengharamkan wajah-wajah mereka daripada dijilat api neraka. Mereka pun mencari saudara-saudara mereka, ada yang di antara mereka yang sudah terbakar hingga separuh betih dan lututnya. Mereka mengeluarkan orang-orang mereka kenali dan kemudian mereka kembali menghadap Allah. Allah tak berfirman, kembalilah siapa saja yang kamu temukan dalam hatinya ada iman meskipun hanya separuh berat 1 dinar, keluarkanlah mereka. Mereka dapat mengeluarkan orang yang mereka kenali, kemudian mereka kembali. Allah berfirman, kembalilah semula siapa saja yang kamu temukan di hatinya ada iman meskipun hanya seberat zarah, maka keluarkanlah. Maka mereka pun masuk semula, keluarkan ahli-ahli neraka itu. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, jika kamu tidak percaya perkataanku mengenai hadis ini, maka bacalah firman Allah bermaksud, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang pun walaupun sebesar biji sawi, dan jika ada kebaikan sebesar biji sawi, nescaya Allah akan melipat gandakannya serta memberikan dirinya pahala yang besar. Surah Nisa ayat 40. Para malaikat pun para nabi dan orang mukmin juga telah pun meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluarkan. Lepas dia keluarkan ni, nampak tak? Nampak hangus terbakar tu tak? Padahal dilempar masuk dalam sungai kehidupan. Lepas mereka masuk, mereka keluarlah seperti tumbuhan kecil yang muncul selepas banjir. Maknanya wajah mereka ni dah elok. Syarat dia, sebab tu ingat tak hadis yang awal tu, man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Maknanya kita ahli sunnah wal jamaah, akidah kita, kalau kita mati, kita banyak buat dosa besar sekalipun, tapi kita tak akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Keluar suatu hari nanti daripada api neraka, tapi ada tanda dan sebagainya. Dengan syarat mesti mati dalam keadaan tauhid, imannya mesti ada, mesti mengatakan bahawa Allah itu esa. Maknanya jangan sekali-kali mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Tapi tak naklah transit masuk dalam neraka. Baik, seterusnya. Syafaatnya seterusnya.
Syafaat yang kedua, syafaat kepada sekumpulan manusia yang berhak dimasukkan ke neraka agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yang ni sepatutnya dalam list dia adalah orang masuk neraka, tapi sebab syafaat mereka, ingat tak semalam pasal apa? Salat. Sebab tu Nabi kata, iza sallaitum fa akhlisud du'a. Nabi kata, apabila kamu sembahyangkan mereka, ikhlaskan doa kamu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Dengan ada cukup syarat 40 orang tadi tu, mudah-mudahan doa kita tadi tu Tuhan makbulkan, Tuhan ampunkan orang itu. Pun dia panggil syafaat. Baik, seterusnya syafaat kepada sekumpulan orang yang beriman untuk menaikkan darjat dan kedudukan mereka di dalam syurga. Ni pun satu. Daripada satu tingkat nak masuk tingkat yang lain. Syafaat. Itu yang tadi ada sahabat tanya tentang, kalau suaminya tingkat di atas kan, isterinya tingkat di bawah ya, boleh naik tak di atas? Betul tak? Jawapan tu saya masih duk buat susunan lagi, sebab ada khilaf pendapat tu. Sebab malam ni saya nak jawab soalan yang lain dulu. Ya? Baik. So ada hadis kata, ni kisah Abu Salamah dengan Umar. Ini kisah Abu Salamah. Nabi kata apa? Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah dan naikkanlah darjat ke dalam golongan orang-orang yang beri petunjuk. Berilah pengawasan kepada anak zuriatnya yang masih hidup, dan ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam, meluaskanlah kuburnya dan terangilah dengan cahaya. Riwayat Muslim. Bukan sekadar Nabi saja, tapi orang lain pun dia boleh doakan syafaat supaya naikkan tingkatan itu. Seterusnya, syafaat ni tuan-tuan, dia bukan sebenarnya, dia ada syarat. Syarat pertama, mesti dapat izin daripada Allah boleh bagi syafaat. Yang kedua, Tuhan redha orang yang diberikan, orang yang memberi syafaat, dan orang yang diberikan syafaat itu Tuhan redha. Contohnya, kita semayang tadi tu kan, orang yang walaupun syarat dia kata boleh dapat syafaat, tapi syafaat itu tak putus lagi. Maknanya kita minta syafaat, Tuhan izinkan boleh dapat syafaat. Satu. Yang kedua, kita sendiri Allah Ta'ala redha kita. Yang ketiga, orang yang nak bagi tu pun bergantung kepada Tuhan yang izin ataupun tidak. Semua pun bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan ayat Quran ni lah. Ya, dalam ayat Al-Quran ni, surah An-Najmi ayat yang ke-26. Baik. Dalam surah Yauma idzal lan ta, surah Taha ayat 9, kita boleh baca ni Kita baca boleh? Baca Nanti baca. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Betul tak kata Allah? Pada hari itu tidak berfaedah syafaat melainkan orang yang diizinkan oleh Allah, yang melimpah-limpah rahmatnya, dan kepada orang yang diredai perkataannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada, kan ayat itu kan, wahum min khasyatihi musyfiqun. Maksudnya Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka, dan mereka tidak mohon syafaat melainkan bagi siapa yang Tuhan redha. Man dhallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Yang ni baik. Tapi ada orang yang tak boleh bagi syafaat kalau golongan-golongan pelaknat. Innal la'anina la yakunu syuhada'a wala syafa'a yaumal qiyamah. Sebenarnya orang yang suka melaknat tidak akan menjadi syahid dan tidak memberi manfaat kepada hari kiamat. Riwayat Muslim. Sekarang ni fitnah kepada golongan-golongan agama. Tak setuju dengan satu kumpulan, dia laknat orang ni. Kafirkan cepat dan bagai-bagai. Subhanallah. Kalau kita tengok banyak kes sekarang ni, tak suka, kafir dia, dia kafir, dia sesat, dia kafir. Banyak sekarang ni fitnah-fitnah kepada ahli-ahli agama. Baik, seterusnya, okey, kita masuk tajuk seterusnya. Bab yang terakhir, sirat dah. Alhamdulillah. Tadi syafaat ni detail lah. Cuma kita tahu syafaat terbagi kepada dua kan. Satu, syafaat yang khusus untuk Nabi, ada ciri-ciri yang lain. Ada berapa bahagian. Syafaat yang khusus untuk Nabi dan semua orang ada syafaat untuk orang beriman pun ada syafaatnya. Ada pembahagiannya. Pembahagiannya itu. Baik.
Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, mesti ada hidup dekat dunia, mesti al-hub, cinta kepada Nabi dan cinta kepada dan ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta pun ada level tau. Cinta satu, cinta tak apa? Dua, tiga, kan? Mesti letak cinta dan Allah dan Rasul melebihi semua manusia yang lain. Tu yang Umar kata, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau dan terhadap diriku. Nabi kata, bukan begitu Umar. Katakanlah, aku mencintai Rasul itu melebihi terhadap diriku. Sekarang Umar pun kata, dulu sebab kita tak hidup zaman Nabi, maka apa sumbangan kita sekarang dengan Nabi? Apa sumbangan yang kita boleh buat untuk Nabi? Apa kita boleh buat? Sumbangan kita. Mungkin Nabi dah tak ada. Dulu sahabat lindung dengan batang tubuh Nabi kan, lindung dia dan sebagainya. Tetapi Nabi meninggalkan kita apa? Hadis, sunnah dia. Maka tolong sebarkan sunnah Nabi yang betul dan tolong amalkan. Lepas tu tolong jaga hadis-hadis Nabi daripada memasukkan hadis-hadis yang tidak betul terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Lepas tu kalau kita dengar kadang-kadang Allahu Akbar, itu bukan hadis, tapi dia kata hadis. Terbanyak kan dengar hadis palsu kan? Banyak. Ulama-ulama dulu kalau orang tu baca hadis palsu, mereka boleh penjarakan orang. Tapi sekarang orang dah tak peduli. Nabi kata, ya Nabi kata, tapi mana sanadnya? Sebab tu banyak soalan saya tanya, sumbernya di mana? Sebab kata para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa isnad, tanpa sanad, maka semua orang akan berkata apa yang dia suka. Betul tak? Ini dibuat sekian-sekian, baca ni fadilat sekian-sekian, ni dapat sekian. Kita dah tahu dalam bab ni. Lepas ni kita kata, yang ini hadis Nabi ni riwayatnya macam mana, siapa riwayatkan. Sebab kita takut yang Nabi tak kata, kita kata. Faham tak? Bukti sayang kepada Nabi. Sebab tu dalam kelas-kelas kita memang nak kata, ada tak Nabi cakap bab ni? Sebab Nabi kan Tuhan turunkan wahyu kan, orang yang ada otoriti kan. Jadi selayaknya kita apabila kita kata bab ini, ada tak hadis Nabi yang kata, yang sokong, cari, bongkar, cari. Banyak jumpa. Lepas tu daripada cari jumpa tu, tengok pula riwayat dia. Sebab tu ulama-ulama dulu kalau hadis tu dia dhaif, dia kata menggunakan perkataan tamrid. Dia kata diriwayatkan, dia tak kata Nabi riwayat, dia tak kata perkataan Nabi bersabda, dia sebut guna perkataan yang hati-hati, diriwayatkan. Sebab tu kalau kita tahu dalam bab hadis dhaif, hadis yang sahih dan hasan ni banyak lagi. Maka seboleh-bolehnya elak daripada menggunakan pakai hadis yang lemah. Takut-takut hadis tu dia jatuh kepada yang tidak boleh diguna pakai. Bukan saya suruh tuan-tuan belajar detail tak. Lepas ni metodologi, orang post, orang email, tanya soalan dulu. Hadis ini riwayat apa ya? Bukhari kah, Muslim kah dan sebagainya. Lepas tu nak buat apa? Lepas jumpa kalau dihantar riwayat-riwayat tu, tuan nak buat apa? Tanyalah saya. Oh no. Maksudnya macam ni. Masa saya ambil tauliah agama dulu, jabatan agama, saya beritahu tuan-tuan ciri tauliah. Tauliah ni very simple. Simple. Kita panggil Mr. Simple sampai. Kita ingat dulu masa tauliah jabatan agama, kita saya background Quran, sunnah, belajar tafsir, belajar hadis. Punya nak pergi tauliah ni, ingatkan orang tanya hadis ke apa semua, pergi. Okey, apa khabar? Apa pendapat awak tentang bab ini? Satu lagi kata,
Apa isu yang terkini? Masa tu isu masalah nikah misyar. Kan kahwin yang nikah misyar, pernah dengar tak? Nikah misyar, kahwin yang tak bagi nafkah tu. Hanya bagi nafkah batin saja tu, begitu. Zaman saya tu. Saya kata, oh sekarang ustaz, masa tanya saya tu saya tak nak sebut siapa. Tapi dia jabatan agama. Orang yang ada autoriti. Kita jawab tu, okey ustaz, terima kasih banyak gini. Hello. Cik Yusuf okey, sila ambil toliah. Sepatutnya yang patut tanya kita, awak background Quran sunnah kan? Nanti awak nak ajar apa di masjid sebagainya? Sebab sekarang ni tiket tauliah tu, kalau pandai bahasa Arab, tambah lagi Azhar, dapat semua boleh ajar bahasa Arab. Itu yang masyarakat bertambah keliru. Itu yang kalau baca tafsir al-fitnatu asyaddu minal qalb tadi. Sebab dia tidak ada pemantauan. Sebab tu jenayah dalam ilmu ini lebih banyak dilakukan berbanding dengan jenayah 999. Betul tak? Mana lagi teruk? Mana lagi dahsyat? Jenayah terhadap ilmu ke jenayah terhadap yang biasa ni? Biasa. Tuan-tuan tengok tak kes yang tembak baru ni, yang ustaz, yang Ustaz Rafli tu. Dia adalah anak murid saya. Saya mengajar mereka Jabatan Agama sebagai trainer untuk ajar mereka internal audit. Macam mana nak buat audit kualiti ISO Natazawan. Saya jumpa dia last di Taman Negara sebelum bulan 6. Taman Negara dekat Jerantut. Dia adalah ketua juru audit dalaman, merupakan ketua penguat kuasa. Last sekali sepatutnya dia hadir kursus saya di Cameron Highland di Heritage Hotel 2 hari sebelum dia nak meninggal tu. Begitu. Jadi kita rapatlah dengan qadi-qadi, kita tahulah kes-kes yang berlaku. Hari dia tak datang tu, saya tanya, dia kan ketua juru audit, sepatutnya dia hadir. Oh, mereka beritahu, Cik Sok, dia tak dapat hadir sebab mak mentuanya meninggal. Tak apalah, program kita hari Rabu, kami Jumaat. Jumaat kita balik tengah hari. Hari Ahad itu diberitakan bahawa dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia pernah jadi qadi di tempat saya di Bentong. Dia kenal bapak saya. Kan jumpa, sembang. Masa hari yang dia tak datang tu, kita dah terdetik dah. Tapi tak adalah kita kata tanda yang keberapa hari tu mau nak datang tu. Kita tak ambil lah yang tanda-tanda tu. Wallahu ta'ala alam. Ini teman-teman, saya nak cerita pengalaman tuan-tuan dan perempuan dengan Jabatan Agama. Saya ramai sahabat-sahabat saya Jabatan Agama. Sebab tu tauliah Jabatan Agama ni, nilai dia tu sepatutnya dia kena pantau. Okey, ustaz, awak bidang apa? Awak hanya boleh ajar tafsir hadis saja. Jangan ajar bab lain. Sepatutnya begitu kan? Tapi dia bagi tauliah. Ustaz, ajar penting tauliah. Nampak tak? Dalam dunia ilmiah ni banyak berlaku masalah. Tak apalah, kita tak nak ceritakan bab-bab yang luar daripada tajuk. Kembali kepada tajuk. Baik, kita cerita sirat. Sirat dah habis kan? Sirat dia begini. Tuan-tuan bacalah balik sirat dah. Baik, sirat ni tadi kan, okey, saya nak tanya. Yang tuan-tuan dengar ceramah yang mula-mula tadi tu, dia cerita apa? Sirat lah. Yang tuan tahu sirat apa? Jabatan di bawahnya api neraka. Kalau kita baca hadis ni, hadis ni dia ada pengait yang akan kait seperti duri pokok sa'dan. Duri ni dia kaitlah menyambar manusia mengikut amalan mereka. Hadis riwayat Muslim. So dalam ayat Quran surah Al-Hadid ni tuan baca, Tuhan cerita tentang cahaya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى آخر الآية. Apa Tuhan kata?
Ketika engkau melihat pada hari kiamat orang beriman lelaki dan perempuan cahaya, mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Serta dikatakan kepada mereka ada berita gembira. Sampailah kepada ini semasa orang-orang munafik lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam kegelapan. Yang tu pada hari kiamat berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sedikit daripada cahaya kamu. Bila dia lalu yang saya cerita awal pagi tu, orang mukmin berjalan dengan dia orang, Tuhan padam kat api dia. Boom, padam. Maka akhirnya dah padam, jatuh dengan penghuni-penghuni neraka yang orang kafir dah masuk awal lah neraka. Yang lintas itu Ibn Rajab kata dalam kitab Takhwif, dia kata yang lalu tu hanya golongan mukmin dan ahli munafikin. Lalu bawah tu dia punya ni api itu yang ada yang melintas seperti ni. Ada yang melintas seperti gunung, ada cahaya, dia bergantung pada cahaya lah, melihat pada cahaya. Ada yang cahayanya seperti gunung, ada cahayanya lebih kecil daripada gunung, ada cahayanya seperti pohon kurma, ada cahayanya lebih kecil daripada itu, sehingga kan ada yang diberi cahaya di ibu jari kakinya, yang mana kadang-kadang menyala, kadang-kadang terpadam. Apabila menyala, melangkah, apabila terpadam, dia berhenti. Lepas tu dikatakan kepada mereka, pergilah menurut kadar cahayamu. Ada yang melangkah terbang seperti bintang, ada yang melangkah seperti sekelip mata, dan ada yang melintas seperti angin. Ada antara mereka yang melalui seperti orang yang berjalan. Setiap orang berjalan mengikut kadar amal perbuatannya. Ada yang melalui dengan cahaya di ibu jari kakinya. Tangan yang satu terlepas dan satu lagi dapat berpaut. Kakinya yang satu dapat melangkah, sebelah lagi tidak dapat melangkah. Api menyambar di kanan dan kirinya, namun mereka semua diselamatkan. Dan setelah semuanya selamat, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada neraka setelah Dia melibatkan kepada kami. Dia telah memberi kami apa yang tidak diberikan oleh sesiapa pun. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihaini. Maka waktu orang munafik tadi cahaya dipadam, orang mukmin baca ni, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun. Ni doa dia orang. Rabbana asbim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama-sama dengannya, cahaya mereka memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata ketika orang munafik meraba-raba dalam kegelapan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka doa tadi dibaca ketika melintas. Maka berjayalah melintas walaupun ada yang terkedek-kedek kan, berjalan kan, jatuh tangan, tapi dapat selamat. Tuan-tuan, penting selamat tak? Selamat. Allahu Akbar. Kita nanti agak-agak tuan nak melintas macam mana. Tapi Nabi bagi petua, nak melintas itu mengikut kadar amalan. Baik. Lepas melintas tu, akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah dekat Al-Qantarah. Al-Qantarah itu kata Nabi akan diselamatkan orang-orang mukmin daripada api neraka. Ni dah maknanya dah lintas tadi kan. Walaupun ada yang berjalan, ada yang terbang melangkah selamat. Sekarang nak sampai kat sini, nak Qantarah, berhenti kat sini. Pintu ni bila nak buka ni? Nabi tu syurga kan? Begitu kan? Begitulah. Sampai kat Qantarah ni kata Nabi, mereka akan ditahan di atas jambatan yang tadilah
Qantarah di antara syurga dan neraka. Lalu sebahagian daripada mereka membalas setara kezaliman sebahagian yang lain yang pernah berlaku semasa hidup di dunia ini. Apabila telah habis dan bersih, maka baru dari izin bagi mereka masuk ke syurga. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya seorang daripada mereka mengenali tempat kediamannya di dalam syurga itu lebih daripada dia mengenali rumahnya di dunia ini. Riwayat Al-Bukhari, Muslim. Masuk dekat Qantarah tu, siapa-siapa yang ada dosa dan sebagainya, Tuhan bersihkan, baru boleh masuk syurga. Jauh tak perjalanan kita lagi? Jauh tak lagi? Jauh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Maka selepas dia masuk syurga, ni ada lagi. Mana pintu-pintu syurga? Okey, siri 3. Baik. Masa masuk pintu syurga tu, tuan-tuan nak tahu tak, pintu syurga ni masa nak masuk tu, Allah Ta'ala kata dalam Quran apa? Tuan-tuan, muka surat terakhir, muka surat berapa? Satu, dua. Cuba muka surat 113. Tak ada ya? Baik, kita boleh tulis ya. Okey, kita gambarkan sekarang dah masuk neraka dah. Dah masuk syurga. Neraka, subhanallah, na'udzubillah. Syaitan kacau sebenarnya, tuan-puan. Kita pernah tahu tak, syaitan dia pernah kacau Nabi solat, dia pernah kacau Nabi berbagai. Baik. Tengok dalam ni, waktu nak masuk tadi, syurga tu pintu dia terbuka ke tutup? Tu kata dalam Quran. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Syurga-syurga yang terbuka, pintu-pintunya untuk mereka terbuka. Lepas tu, lepas terbuka tu, Allah firman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23-24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbad dar. Iaitu syurga yang mereka akan memasukinya bersama-sama dengan orang-orang mengerjakan amal saleh. Siapa dia? Ibu, bapa, isteri dan anak cucu mereka masuk semua. Ini tafsirat kan? Apabila masuk pintu terbuka, malaikat kata apa? Sedangkan malaikat pula akan masuk kepada mereka dari semua pintu. Malaikat-malaikat ini memberi hormat dengan berkata, Assalamualaikum. Disebabkan kesabaran kamu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Aduh, syurga. Mak abah, isteri. Tak mestinya isteri. Orang lelaki kalau sebut benda tu, subhanallah, segar, suka Baik, gurau jawapan Baik. Maknanya pintu syurga tu terbuka, malaikat ada. Baca lagi dalam satu surah. Dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang bertakwa kepada Tuhan akan dibawa ke syurga dengan berombongan sehinggalah apa mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya telah terbuka dan penjaga-penjaganya mengalukan mereka. Lalu penjaga syurga berkata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan tinggal kekal di dalamnya. Syurga dah, pintu dah terbuka luar, datang malaikat, sila, Assalamualaikum, berjaya kamu sebab kamu sabar, syurga. Maknanya kita cerita tu nanti kita kena patah balik. Oh, masuk pintu balik semua. Begitu. Nampak tak perjalanannya? Baik, tapi kalau ahli neraka macam mana sambutnya masuk api neraka? Baik. Neraka Baik, kalau dalam api neraka,
pun begitu juga, cuma bezanya malaikat tu sebut dalam keadaan yang bengislah, dia banyak. Tapi ahli neraka apabila masuk neraka tau, masing-masing melaknat. Sampai ada satu cerita tu, malaikat kata, biasanya neraka ni yang ketua masuk dulu, yang ketua-ketua ni masuk dulu. Jadi orang yang masuk kemudian tu masuk, malaikat kata, ambil kumpulan kau, ambil. Lepas tu yang masuk neraka tu kata apa? Tak payah nak alu-alukan dia masuklah, dia pun ahli neraka. Tak percaya? Saya buka tuan-tuan tajuk tu dalam Al-Quran. Oh, tapi tak boleh buka sebab masa nak habis. Siri yang ke-10. Okeylah, saya buka, tak tahu perempuan. Okey, kita buka sekejap. Sekejap tuan-puan. Folder siri 10. Okey, yang ni. Yang ini siri 10. Ni. Pentekaran penghuni-penghuni neraka. Tengok Cuba tengok ayat ni. Surah Sad ayat 59-64. Tuan kata apa? Tuan kata, hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fadidhu adaban di'fan finnar. Tengok malaikat kata apa? Allah Ta'ala sebut, penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir-kafir dan pendahaka itu, ini ialah serombongan orang kamu yang masuk berasak-asak bersama-sama kamu. Ketua-ketua itu berkata, mereka tidak perlu dialu-alukan kerana sesungguhnya mereka pun akan masuk ke dalam syurga, ke dalam neraka. Kemudian yang masuk kemudian itu kata apa? Pengikut-pengikut mereka menjawab, bahkan kamulah yang tidak perlu dialu-alukan kerana kamulah yang menyebabkan azab ini kepada kami. Maka amatlah buruk neraka ini sebagai tempat penginapan. Mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, siapa yang menyebabkan azab ini kepada kami, maka tambahkanlah azab kepadanya berlipat ganda di dalam neraka. Lepas tu penduduk neraka itu bertanya sesama sendiri, mengapa kita tidak melihat orang yang dahulu kita anggap mereka sebagai orang yang jahat? Adakah kita sengaja menjadikan mereka bahan ejekan, atau mata kita tidak dapat melihat mereka? Sesungguhnya itu adalah benar, iaitu perbalahan dan cercaan penduduk neraka sesama sendiri. Tengok, saling mencela. Yang masuk kemudian kata, engkaulah sebab aku masuk neraka. Dia kata, maka yang masuk kemudian anak-anak buah pengikut ni kata apa? Ya Allah, tambahkan dia double azabnya. Sebab dia orang masuk neraka. Jadi ada setengah ahli neraka, dia kata macam ni. Dia kata, mana dia orang-orang dulu yang selalu ajak kita masuk Islam, dakwah kita? Mana dia? Nampak tak? Dia cari. Dalam sampai ayat ni, dia punya nak sedapkan hati dia tau. Dia kata apa? Dia kata, atau mata kita yang tak dapat lihat dia orang kot. Begitu, nampak tak? Neraka kan luas. Badan ahli neraka ni bahu dia, bidang dia besar, keluas. Jadi dia kata, mana orang-orang dulu yang duduk dengan dunia kita, yang ajak kita sama-sama sembah Tuhan, seolah begitu. Ataupun kita tak nampak dia orang, sebenarnya dia orang ada kot, tapi tak nampak. Nampak tak? Quran cerita satu persatu. Syurga, masuk neraka, subhanallah. Itulah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Panjang. Ini adalah siri yang ke-10 yang kita ajar. Bahkan tuan-tuan, bukan sekadar tak alu-alukan, dia orang laknat. Tengok buktinya, tengok dalam surah subhanallah. Ni surah Al-A'raf ayat 38 tu, kalau kita bacakan, jumpa tak perkataan kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha? Apa tak? Tuhan kata apa? Tiap-tiap satu umat yang masuk mengutuk akan saudaranya. Dia jadi bergaduh.
Dalam neraka ni jadi bergaduh. Kau lah salah, kau salah, kau suruh aku, kau salah. Bergaduh. Yang ni kata dia betul, ni kata dia salah, kau kata betul, ni kata dia salah. Sampai ke dalam Quran cerita banyak. Dia macam ni, kalau guna fi'il madhi yang dah lepas, benda tu boleh berlaku kan? Kata para ulama tafsir, menunjukkan dia benar-benar akan berlaku. Cerita ni akan berlaku. Begitu dengan penghuni-penghuni syurga. Baik tuan-tuan, saya minta maaf, dah 6.20. Sejak jadi 6.28 kan? Ni dah 6.25 sikit. Baik, saya dengan ini menangguhkan sesi pembentangan hasil kita sama-sama untuk tajuk alam barzah dan alam akhirat yang besar, Qiyamatul Kubra, dan sikit cerita tentang syurga. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa lagi nanti. Nanti kita akan cerita tentang syurga dan neraka, macam mana kisah-kisah dia dalam siri-siri yang akan datang. Jadi saya sebagai pembimbing tuan-tuan dan puan, saya mohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Maaf zahir dan batin. Kalau ada mana kata-kata saya yang menyinggung, ada mana kata-kata saya yang tersentuh hati, saya minta maaf ya. Segala pandangan saya mungkin itu semua adalah pandangan peribadi saya. Dan tuan-tuan bebas untuk bertanya kepada sesiapa pun di kalangan asatizah yang lebih masyhur, yang lebih banyak ilmunya. Seandainya saya ada pendapat saya itu silap dan ada dalil yang kuat, tuan-tuan pakailah yang mana tuan-tuan rasa kuat. Ya, insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Silakan. Terima kasih.